Okey, kita tahu sekarang ni dua-dua ni adalah Lewis structure bagi nitrogen dioxide. Guys, cuma saya nak tanya, mana satu sebenarnya? Is it structure 1 or structure 2? Kalau ditanya kan, mana satu adalah Lewis structure untuk nitrogen dioxide? Jawapannya guys, kedua-dua tidak boleh represent accurately Lewis structure of NO2. Sebab apa? Sebab structure 1 juga adalah Lewis structure of NO2, structure 2 juga adalah Lewis structure of NO2. Jadi these two structures guys, these are what we call as resonance structures. Okay? Tambah lagi dalam you punya kamus structure, sebelum ni possible Lewis structure, and then plausible Lewis structure, and then yang ketiga hari ni you guys akan diajar tentang resonance structures pula. Okay guys, jadi these two actually are resonance structures. Okay, resonance structures. So apa itu resonance structures? Ini saya akan explain pada you all dalam this part 4.1H, di mana saya akan explain pada you all apa yang dimaksudkan dengan resonance, the concept of resonance structures, and I'm going to give to you a few other examples, of molecules ataupun ions yang boleh berlaku ataupun yang kita kata wujudnya this resonance structures, and one of them adalah NO2 tadilah. Okay, NO2 tu dia boleh berlaku resonance structures guys. Okay, dia macam ni. Let's look at the definition dulu. Kan, apa itu resonance structures? What are resonance structures? Okay, resonance structures are defined as two or more. Dia masih lebih daripada satu tau. Kalau setakat satu structure saja, kita tak sebut dia resonance. Resonance ni dia mesti lebih daripada satu. Okay, two or more Lewis structures for a single molecule. Contohnya macam NO2 tadi kan. NO2 adalah the molecule. Tapi NO2 dia ada dua Lewis structures dan dua-dua itu mewakili NO2. Sebab tu kita katakan two or more Lewis structures for a single molecule ataupun a single polyatomic ion that cannot be represented accurately. Jadi jangan pula bergaduh. Okey, ada pula satu tim sokong structure 1, ada tim sokong structure 2. Sebenarnya dua-dua itu sebenarnya adalah Lewis structure bagi structure tersebut. Kan? Sebab apa? Sebab the two Lewis structures cannot represent accurately the molecule by only one Lewis structure. Tak boleh. Kan? Jadi maksudnya kalau case NO2 tadi guys, bukan structure 1, it is neither structure 1 nor structure 2, actually both of them. Kedua-dua itu adalah Lewis structure bagi NO2. Dan apa kita panggil dua-dua Lewis structure itu? Kedua-dua Lewis structure tersebut, kita sebut dia sebagai resonance structures of NO2. Okay, itu contoh NO2 guys. Contoh yang lain, kita tengok pula ozon. Guys pernah dengar tak? Familiar kan dengan ozon kan? Normally kalau kita sebut ozon ni, apa the first thing that cross your mind kalau saya sebut ozon? Guys, kalau sebut ozon, apa yang you guys akan bayangkan apa? Lapisan ozon. Yes, betul. Tepat sekali. Memang itulah. Selalu kalau tanya soalan, memang itulah yang akan cross your mind. You guys akan relate dia dengan ozone layer kan? Di mana sekarang ni apa yang berlaku adalah kita punya bumi ni, dia punya ozone layer tu dah mula deplete, dah mula berlaku depletion, penipisan kan lapisan ozon. Okay, jadi sekarang ni guys, kita nak tengok macam manakah Lewis structure of ozone. Okay, cuba kita lukis kita cuba lukis sama-sama. Okay guys, macam biasalah kan, untuk melukis Lewis structure, we are going to start with valence electrons dulu kan. Okay, ozon ada 3 oksigen. So 6 kali 3, so kita akan ada 18 lah. Kan, total ada 18 electrons kan. Okay, ini pula jangan pula bergaduh pula siapa nak jadi central guys. Tak kisahlah mana-mana sebab kita ada 3 oksigen je kan. Jadi mana-mana satu oksigen lah akan jadi central. So kita akan buat O, another O. Okay, like this. Right. And then kita akan buat single bond dulu. 1, 2. Kan, 2 single bonds. So ni dah gunakan berapa? Dah gunakan 4 electrons kan. So 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16. Okey, dah guna 16 kan? So ada baki lagi berapa? So baki lagi 2. So baki lagi 2 ini, so kita akan assign dia kepada central atom. Okey guys, nampak? Central atom, oksigen. Okey, so adakah ini Lewis structure bagi, is this a possible Lewis structure untuk ozon? Guys, kalau kita kekalkan structure ni macam ni, apa you guys nampak? What do you guys see here? Kalau kita kekalkan structure of ozone like this. Guys, cuba tengok central atom oxygen. What happened to the central atom oxygen here? Cuba you guys count ada berapa elektron? 6 kan? Kan 2, 4, 6. Kalau kita kekalkan structure ini begini, kita akan dapati bilangan elektron around the central oxygen atom ini adalah 6. Dan kita tahu 6 adalah tak oktet. Kurang daripada 8. So guys, kalau 6, ini kes apa? Kalau 6 ni. Kes apa? Incomplete octet kan? Kalau 6, dia akan jadi kes incomplete octet. Saya nak tanya, O ni tim bebal ke? Kan? Dalam tim bebal, hanya ada beryllium, boron, aluminium. Mana ada O? Dia bukan bebalo. Kan? Bukan bebalo ataupun O bebal. Kan? Dia tak ada. Oksigen tak masuk guys. Oksigen dia tak masuk. Saya joke je lah. Sebab ni sebenarnya inilah cara nak mengingat kan. Kalau tak buat macam ni, kadang susah kita nak ingat tentang incomplete octet tu kan. Okay. Walaupun bebal ni actually bukanlah satu perkataan yang baik kan. Kalau bebal ni dia satu sikap yang negatif sebenarnya. Jangan bebal kan. Okay. Tapi inilah cara nak mengingat. Okay guys. So nampak oksigen, it is not part of the team. Dia bukan tim bebal ni. Dia bukan tim beryllium, boron, aluminium. So therefore oksigen tak boleh berlaku incomplete octet. Tak boleh. Oksigen tak boleh guys. Dia tak boleh berlaku incomplete octet. So macam mana pun oksigen mesti kena octet. Boleh tak oksigen expand guys? Oksigen boleh expanded tak? Boleh. Tak boleh. Kalau expanded boleh tak? Boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Boleh ke? Oksigen period berapa? Oksigen kan second period. Maksudnya tak boleh lah. Tak boleh. Oksigen tak boleh guys. Oksigen tak boleh expand. So oksigen by hook or by crook kan, oksigen mesti octet. Oksigen mesti octet. Mesti octet. So right now, macam mana oksigen nak achieve octet? Ada berapa cara untuk oksigen achieve octet? Ada banyak cara ke? Share elektron. So ada satu cara je saja kan untuk oksigen achieve octet adalah through sharing of lone pair electrons daripada neighboring oxygen atom. Salah satulah kiri ataupun kanan kan. So katakanlah dia share sepasang elektron dengan lone pair of elektron daripada oksigen sebelah kiri ni. So ini dia buat double bond guys. So apa yang berlaku sekarang? Ni kalau kita kira 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Jadi semua atom di dalam ozon molekul ni semua dah achieve octet. Okay, jadi guys inilah dia Lewis structure bagi ozon molekul. Cuma my question here is this the one and only Lewis structure yang boleh represent ozon? Satu ni je ke? Satu ni je ke? Guys, kalau saya lukis satu lagi, kan, saya lukis satu lagi ozon, saya buat double bond di sebelah kanan. Like this. So mana satu ni? Ini ke? Ataupun ini adalah Lewis structure bagi ozon? So apakah jawapannya? Dua-dua boleh. Yes, jawapannya guys, dua-dua ini adalah Lewis structure bagi ozon. Sebab apa? Sebab ozon adalah salah satu molekul di mana Lewis structure dia ada apa tadi? Ada apa tadi?
start dengan R tadi. Apa? Resonance structure. Resonance structures. Yes, good. Okay, betul. Okay, ozon adalah satu lagi, another examples of molecule di mana sekiranya kalau kita lukis Lewis structure dia guys, kita akan ada resonance structures. Okay, dalam kes ini ozon ada 2 resonance structures. Jadi jangan gaduh-gaduh, kan? Jangan gaduh-gaduh lagi. Ada yang kata structure 1, structure 2. Tak, dua-dua itu adalah Lewis structure bagi ozon. Dan apa hubungan antara kedua-dua structure ini? So these two structures adalah resonance structures bagi ozon. Okay guys, seterusnya macam mana kita nak tunjukkan bahawa structure 1 and structure 2 ni adalah resonance? Kita kena tunjukkan dengan satu arrow. Satu anak panah tau. So apakah arrow yang kita akan gunakan? This arrow guys. Kita akan gunakan this double headed arrow ini. Double headed means dia ada apa, dua pangkal itu ada dia punya arrow lah, ada anak panah dia. Okey guys, inilah dia arrow yang kita gunakan untuk nak menunjukkan bahawa structure 1 and structure 2, both of these are the resonance structures of ozone. Okay guys, be careful with this arrow. Jangan sesekali you guys pergi lukis arrow macam ni. Ini arrow apa ni? Ini arrow untuk equilibrium. Ini nanti you guys akan jumpa arrow ni banyak dalam chapter 6 nanti. Chapter 6 akan you guys akan belajar tentang equilibrium. Itu adalah chapter inilah arrow untuk equilibrium. Untuk resonance guys, this is the arrow yang you guys kena lukis. Bukan yang ini Ini arrow untuk equilibrium. Okay? Alright. So itulah dia. Kalau ada 2, satulah arrow dia. Tapi kalau ada 3 resonance structures, akan ada 2 lah arrow yang you guys kena lukis. Okay guys, ini satu contoh, another example of resonance structures. Tadi kita ada NO2, sekarang kita ada ozon. Okay guys, okay, seterusnya. Right, jadi suka saya nak ingatkan dekat sini sekali lagi. Ingat guys, apakah persamaan? Apa persamaan antara resonance structures? Okay, persamaan ni adalah relative placement of atoms are the same. Okay, contohnya macam ozon tadi kan, kedudukan atom sama. Sebab O lah, sebab sama. Ataupun kalau NO2 tadi, nampak tak? Central atom tetap N, surrounding atom tetap oksigen dalam NO2. Tapi yang membezakan apa? Yang membezakan antara setiap resonance structures di dalam satu molekul ataupun compound tu, ataupun ion tu, adalah the location of the bondings dan juga the location of the lone pair. Itu yang berbeza. Placement of atom adalah sama. Sama lah kalau kita tengok oksigen ni, nampak? Yang membezakan hanyalah kedudukan double bond kan? Satu double bond sebelah kiri, satu lagi structure double bond di sebelah kanan. Nampak tak? Itu dikatakan resonance structures guys. Resonance structures. Okey, seterusnya masih lagi berkaitan dengan resonance structures ni guys. Okey. Jadi ingat resonance structures, jangan pula you kata structure 1 ataupun structure 2 yang adalah either one adalah Lewis structure. No, kedua-dua itu guys. Both of the structures represent ozone molecule. Bukan salah satu bukan salah satu. Kedua-dua sebenarnya. Yes. Maksudnya resonance structure dia memang kena 3 elemen yang sama ke? 3 elemen yang sama? Apa maksud 3 elemen yang sama? Bukan. Oh, maksudnya okey macam ni. Dia macam ni. Dia bukan 3 elemen yang sama. Maksud ni macam tadi kan, kalau kita buat NO2 kan. Kalau kita buat NO2, okey. NO2 tadi kan satu, kita akan dapat double bond like this. Kan ini satu structure, and satu structure lagi double bond dia double bond di sebelah kanan kan, like this. Okay, nampak tak? Yang dikatakan resonance ni guys, kedudukan atom sama. Kedudukan atom sama. Contohnya O and O. Ini pun O and O. So dia tak boleh macam ni. Tiba-tiba ada satu structure lagi, you guys ni contoh lah katakanlah you guys buat macam ni. Ini NO2 sekejap saya tunjuk contoh lain. Katakanlah for example, kan, for example kita buat macam ni tau. Okay, katakanlah kita ada suatu molekul, let's say dia punya structure adalah A, B, C like this. Ni A, B, C. Ini adalah satu structure. Kan? So kalau resonance structure,
dia mesti satu lagi structure mesti ABC juga. Faham? So dia tak boleh macam ni tau. Ni ABC, satu lagi structure you buat ACB. Ataupun you buat BAC. So ini bukan resonance. These are not the resonance structure. Sebab apa? Sebab kedudukan atom dah berubah. Guys, kedudukan atom dah berubah. Untuk dia adalah resonance structures. Nampak tak? Seperti saya kata tadi, the placement of atoms are the same. Kedudukan atom tak berubah. Maksudnya central atom masih sama, surrounding atom masih sama. Dalam kes ni, kenapa BAC dan ACB bukan resonance? Sebab dia dah berbeza dia punya central atom dia. Apa tak? Ataupun berbeza dia punya placement of atom. So sebab itu, untuk resonance ni, yang membezakan antara setiap resonance structures hanyalah lone pair bondings. Itu sahaja yang berbeza. Tetapi in terms of the kedudukan ataupun the placement of atoms, central dan juga surroundings adalah the same, guys. Okey, saya menjawab soalan tak? Boleh? Faham. Faham itu dimaksudkan dengan resonance. Sebab kadang-kadang guys, kita akan jumpa tau bila kita lukis Lewis structure. Yes guys, kadang-kadang ada sesetengah possible Lewis structure ni, kadang-kadang dia punya central atom berbeza tau. Tetapi dia juga dikira sebagai salah satu daripada possible Lewis structure. Tetapi dia tak boleh jadi resonant lah sebab central atom dah berubah. Untuk resonant ni, dia mesti central atom yang sama. Surrounding atom pun sama. Dia tak boleh yang berbeza. Okay, seterusnya. Right. So, jadi seterusnya guys, ini yang saya dah beritahu tadi kan. Kita tak boleh kata, okay, salah satu itu adalah apa? Lewis structure. No, actually both. Kedua-dua itu. Okay, kedua-dua itu adalah Lewis structure bagi molekul ataupun ion tersebut. Okay, contoh macam ozon tadi kan, nampak ozon molecule has a true Lewis structure which is neither structure 1 nor structure 2. Bukan. Actually kedua-dua structure tersebut mewakili Lewis structure bagi ozon. And that's why guys, kadang-kadang you akan jumpa ada sesetengah buku-buku reference ataupun bahan-bahan rujukan ni, dia akan lukis macam ni tau guys. Nampak tak? Cuba you guys tengok structure kat bawah ni. Boleh nampak kan kat skrin? Agak kecil ni, saya harap you boleh nampak. Okay, so nampak dia buat macam ni tau. Dia akan buat dua dotted lines ni. Satu dotted line sebelah kiri, satu dotted line sebelah kanan. So apa maksud dia? Maksud dia, ozon ni, dia akan ada dua Lewis structures. Kan, satu dia punya double bond sebelah kiri, satu dia punya double bond sebelah kanan. So kadang-kadang ada juga some references dia akan melukis dalam bentuk macam ni guys. Cuma saya tak galakkan lah sebab untuk you all dalam peringkat you guys tengah belajar tentang resonance structures ni, every time nak lukis resonance structures, lukiskan macam ni. Lukiskan structure yang berkaitan dan tunjukkan arrow itu untuk menunjukkan apa hubungan antara structure tersebut. Okay? Alright, jadi sikit lagi tentang resonance ni guys. Ini pun saya nak ingatkan lah sebab kadang ada yang salah faham tau. Dia salah faham apa? Dia kata, sir, ini adakah maksud dia double bond ni berpindah sekejap di sebelah kiri, sekejap di sebelah kanan, dia back and forth tau. Kejap di kiri kanan. Tak, dia bukan macam tu guys. Sebenarnya structure of ozone ni dia adalah kekal sepanjang masa. Cuma sekarang ni you guys jangan salah faham. Jangan pula you kata okay, double bond itu dia shift tau. Shift sekejap sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Tak, the structure is the same all the time. Cuma sekarang ni tidak ada satu Lewis structure yang boleh kita gunakan nak represent ozon. Tak ada. Sebab dua-dua structure itu mewakili ozon. Jadi jangan tanya lagi mana satu. Mana satu? One ke two? No, dua-dua. Jawapannya dua-dua. Kalau ada tiga resonance structures, tiga-tiga itu akan represent. Okay, Lewis structure of that molecule ataupun of that given ion. Kita teruskan lagi. Alright, so kita sambung lagi dengan you punya soalan tutorial. Okay, so tadi kita dah buat untuk NO2 sekarang saya nak you guys cuba pula lukis untuk carbonate. Guys, saya nak cuba you guys lukiskan Lewis structure untuk carbonate. And then apa yang saya nak you guys buat, tengok adakah structure carbonate tu dia ikut octet ataupun dia berlakunya exception to octet rule. Okay, so kalau berlaku exception to octet rule, apakah type of exception? Sama ada incomplete, expanded octet ataupun recently yang you guys baru belajar tadi, odd number electrons. Okay, and then guys, tengok juga
ada tak kemungkinan wujudnya resonance structures? Okay, saya nak cuba juga sebut ni. A few moments later. Okay guys so carbon berapa? 4 kan? 4 and then oxygen 6. But since there are 3 oxygen atoms in carbonate, so 6 times 3, so 18 altogether. And then guys, jangan lupa carbonate ni adalah polyatomic ions. So that's why you guys kena ada -2 charge ni kan. So nak kena buat apa? Tambah 2. Yes, tambah 2. So totalkanlah 18 campur 2 campur 4. So kita akan ada 24 electrons altogether. Okay, so akan ada 24 guys 24 electrons. And then kita akan buat placement of atoms. So since kita ada carbon and oxygen, so carbon adalah less electronegative. So carbon assign sebagai central. And the 3 oxygen atoms kita akan assign sebagai surrounding atoms. Okay. And then kita akan start dengan bonding dulu. So 1, 2, 3. Sudah guna 6 kan? 2, 4, 6. Alright. And then kita akan octetkan surrounding. 2, 4, 6. So 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Okey, dah cukup kan 24 kan? So tak ada baki So tak ada baki, tak boleh nak bagi dekat carbon lah sebab dah tak ada baki. And jangan lupa guys, since ini adalah ion, kerana ramai juga yang terlupa benda ni kan. Jangan lupa letak kurungan kat luar. And then letakkan charge dia lah. So charge dia adalah 2 minus. Okay. Ni baru kita lukis structure Okay guys, and then baru kita check. Adakah ini possible with structure bagi carbonate? Is this possible? Pardon? Possible ke tak? Is this possible untuk carbon? Guys, carbon, central atom carbon. Kalau kita tengok sekarang ni, carbon ada berapa elektron tu? 6 kan? 6. So 6 maksudnya berlaku incomplete octet. Boleh ke carbon berlaku incomplete octet? Tak boleh. Tak boleh sebab carbon tak carbon bukan team tu lah, team bebal tu kan. Okay, maksudnya carbon is not part of the team. So carbon tak boleh guys. Carbon cannot dikatakan berlakunya incomplete octet. Dan carbon boleh tak expand? Carbon boleh tak berlaku expanded octet? Carbon period berapa? Period 2 juga kan? Kan carbon kan sama group dengan sama period dengan nitrogen, sama period dengan oxygen. Kan maksudnya carbon juga tak boleh expanded. So nak tak nak carbon mesti octet guys. Carbon mesti octet. So right now to octetkan this carbon macam mana? Dia akan share lone pair. Sekarang dia ada 6 kan? Untuk dia octet, dia perlukan lagi 2 elektron. Ataupun dia perlukan lagi sepasang elektron yang dia akan kongsi. So apa kita akan buat? Guys, you guys pilihlah mana-mana satu oksigen pilihan kalbu ni. Mana satu yang idaman you all. Ambillah satu lone pair. Katakanlah saya ambil daripada oksigen sebelah bawah kiri ni. Kan? Dia akan sharekan lone pair tersebut dengan this carbon. Okay guys. Cuba kita check ni. Nampak carbon octet kan? 2, 4, 6, 8. So this oxygen octet, and this oxygen juga octet guys. Jadi inilah dia Lewis structure bagi carbonate. Dan dalam kes ini guys, ada tak any other possible Lewis structure untuk carbonate? Ada lagi tak? Saya kata possible I'm talking about possible yang selain daripada ini. Ada ke? Boleh tak kita buat triple bond ke? Kita buat ada 2 double bond ke, 3 double bond ke, boleh tak? So tak boleh lah kan? Sebab kalau kita buat benda tu, carbon akan jadi expanded. So carbon tak boleh expand. Jadi sekarang ni guys, this is the only possible, the one and only possible, and juga the one and only possible Lewis structure bagi carbonate. Cuma kita dah bincang sebelum ni kan? Selepas kita dah tentukan possible, kita tentukan plausible, lepas tu kita tentukan apa? Ada atau tak ada resonance structure, kan? Sekarang kalau kita tengok guys, this structure,
double bond dekat sebelah kiri bawah. So boleh jadi juga double bond tu dekat mana? Double bond dekat karbon dengan oksigen dekat atas. Kan? Itu satu lagi structure. Dan boleh jadi juga satu lagi double bond dekat oksigen di sebelah kanan bawah ni. Jadi apa kita nampak dekat sini guys? Carbonate akan ada berapa resonance structures? 3. Yes, so carbonate akan ada 3 resonance structures. Dan this is one of them. Dekat screen you all sekarang, ini salah satu daripada dia. Okay, so maksudnya carbonate akan ada 3 resonance structures dan you guys kena lukis ketiga-tiga resonance structures tersebut. Okay. Dan kalau kita relatekan pula dengan exception to octet rule, dalam kes carbonate dia tidak berlaku guys. Tidak berlaku exception to octet rule. Kenapa? Sebab central atom carbon dia obey octet rule. So jadi tak perlulah you guys nak fikir apa jenis ni incomplete ke, expanded ke, odd electron. No, tak ada. Ini adalah dia ikut octet rule. Sebab carbon dia mesti kena octet. Okay? Jadi in this case guys, maksudnya bila you guys lukis ni, kita akan ada, bukan satu tau, kita akan ada berapa? You guys akan ada 3 resonance structures untuk carbonate. So what are those 3 resonance structures? Okay, so kita akan ada 1, 2, 3 guys. So there are 3 resonance structures for carbonate ion. And please do not ask again which one adalah Lewis structure. Jawapannya ketiga-tiga ini. Ketiga-tiga inilah Lewis structure yang mewakili carbonate. You guys tak boleh pilih tak boleh pilih salah satu. No, tiga-tiga ini sebenarnya mewakili Lewis structure bagi carbonate ion Lewis structure dia. Dan macam mana kita nak tunjukkan ketiga-tiga ini adalah resonance? We must use the arrows. Kan kena tunjukkan 1, 2 arrow macam ni guys. Okay? So clear everyone? Jadi jawapannya adalah these 3 structures are the resonance structures untuk carbonate ion guys. Okay. Alright. So before kita proceed dengan seterusnya, ada tak apa-apa soalan guys nak tanya? Yes. Waktu penulisan yang ni kan dalam kurungan ni, boleh ke kalau kita tulis tiga-tiga structure and then baru kurungan besar letak tu minus? Saya jaranglah jumpa macam tu sebenarnya. Kalau saya, I prefer kita buat individually lah. Maksudnya setiap satu carbonate tu ada kurungan dia. Pernah ada jumpa kat mana-mana ke dia tulis macam tu, lukis macam tu? Ke ini you just tanya je? Ada pula. Curious je. Okay. Itulah saya rasa tak ada macam tu. Memang you takkan jumpa macam tu. Sebab kalau kita kurungkan tiga-tiga tu sekali dalam satu kurungan, seolah-olah macam pelik pula kan. Sebenarnya 2 minus tu represent untuk satu structure. Okay, untuk satu structure tu. Sepatutnya kalau kita nak kurungkan ketiga-tiga, dia punya charge bukan 2 minus lah kalau ikutkan kan. Tapi kita tak buat macam tu kita akan buat individual. Maksudnya setiap ion ada dia punya own cage dia. Ada dia punya own kurungan dia. Okay, so hopefully menjawab soalan tu Ada lagi tak soalan lain? Ada lagi tak any other question related to this resonance structures? Okay guys, benda ni you kena practice tau Kalau selagi you tak buat practice, you tak cuba melukis, memang you tak akan dapat nak memahirkan, nak mahir Lewis structure ni. Because the only way to master Lewis structure adalah to draw the Lewis structure. Kalau you cakap lesson hari ni, kalau you guys cakap duduk tengok saja, memang you guys takkan boleh dapat. Kena cuba lukis juga. Mungkin kalau you guys tak sempat lukis sekarang, nanti bila you guys dah free lepas ni, cuba lukis, cuba buat. Kan? Sebab kalau tak buat, memang you takkan dapat idea apa yang kita bincang. Okay? Alright. Okay guys, jadi saya rasa cukup untuk resonance ni. Kita teruskan dengan seterusnya. Okay, guys, jadi sebagai conclusion yang dekat sini guys, dia macam ni. Ingat, every time kalau you nak lukis Lewis structure, yang pertama sekali apa kita buat tahu? Pertama sekali, cuba kita tengok ada tak possible structures yang lain. Kadang-kadang betul, macam contoh carbonate tadi kan. Macam carbonate tak ada possible structure yang lain. Ada satu saja. Kan? Tapi ada juga kes di mana kita akan dapat lebih daripada satu possible Lewis structures. So kalau ada wujudnya possible Lewis structures, so apa kita kena buat? Kita kena decide mana satu adalah plausible Lewis structure. You guys kena ingat tau,
plausible Lewis structure ni hanya satu saja. Tak boleh plausible itu lebih daripada satu. Kecuali apa? Kecuali kalau plausible Lewis structure itu ada resonance structures. Kalau ada resonance structures, barulah dia akan lebih daripada satu. Jadi you guys nampak tak dia punya flow dia kat sini? So first, tentukan dulu possible Lewis structures, and then kalau ada lebih daripada satu possible Lewis structures, pilih mana satu plausible, the most plausible one. Okay, and then lepas you guys dah tentukan mana satu the most plausible, and then tengok pula yang plausible itu ada ke tak ada resonance. Kalau ada, kena lukis resonance structures. Okay, so kalau tak ada, tak adalah. Sebab kalau ada, kita tak boleh kata itulah satu-satunya Lewis structure. No, sebab bila dia ada resonance structures, maksudnya kesemua resonance structures itu mewakili Lewis structure untuk molekul ataupun ion tersebut. Okay guys, ingat ini turutan possible, plausible, resonance. Okay, so inilah dia. Every time you nak draw Lewis structures, you guys kena put this into your consideration. Every time you guys nak draw this Lewis structures. Tak kisahlah untuk ion ke, untuk molekul ke, both applied benda yang sama. Okay guys alright. So seterusnya sebagai penutup lesson kita pada hari ini, why not? Why not kita cuba lagi beberapa soalan. Okay, questions are good because inilah peluang untuk you guys nak memahirkan diri untuk melukis Lewis structures. Okay guys, kalau you guys tengok, you punya tutorial tu ada lagi 2 soalan yang kita belum bincang. Question number 5 and question number 6. 4.1, question number 5 and question number 6. Okay, sekarang saya nak semua orang tengok pada soalan tersebut. So now guys, you guys tengok pada soalan masing-masing lah. Mungkin dekat sini kecil sangat, you tak nampak. You guys boleh tengok pada soalan masing-masing. Okay, now let's start with question number 5 guys. Habis ni kita stop lah. Saya tak akan sampai pukul 1 lah. Saya akan stop bila habis dia soalan tutorial ni. Okay, question number 5A. Draw the Lewis structure for C2H6. Apakah C2H6? C2H6 ni adalah ethane, etana, and also C2H4, ethene. Kita ada ethana ataupun ethane dan ethena, ethene. C2H6, C2H4. Dan dia minta you guys draw Lewis structure untuk both of these hydrocarbons. Okay, let's start with ethane guys. So ethane macam biasalah, apa-apa pun kita mulakan dengan kira bilangan valence electron dulu. So carbon adalah 4. So since ada 2, 4 kali 2, 8 lah kan. And then hydrogen, 1 valence electrons times 6. Sebab ada 6 kan dalam ethane. Jadi 8 campur 6 berapa? Guys, 8 plus 6? 14. Yes, 14 electrons. Jadi kita akan ada 14 electrons yang kita akan assign sebagai bondings dan juga sebagai lone pairs. Alright, seterusnya guys, kita akan buat placement of atoms. Okay, so untuk ethene ni dia ada 2 central atom tau. Maksudnya kedua-dua carbon di dalam ethene ni, so these 2 carbon atom akan jadi central. Jadi apa kita akan buat? Kita akan letak dua-dua dekat tengah, like this. And then surrounded by 1, 2, 3, 4, 5, 6. And remember guys, carbon atom maximum bonding 4 saja tau. Dia boleh buat 4 bonding saja. Carbon tak boleh lebih daripada 4. Sebab kalau lebih daripada 4, maksudnya carbon dah expand. So ingat carbon atom tak boleh berlaku expanded octet. Kita dah bincang tadi kan? Okay, right. Seterusnya. Selepas kita dah buat placement of atoms, kita akan buat bondings lah. So kita akan start dengan single bond dulu. Yang pertama antara C dengan C. Here, 1. Ni dah 2 kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Guys, kita dah use up semua 14 electrons ini. So ada lone pair tak? Tak ada lone pair kan? Even kalau ada lone pair pun nak bagi kat siapa? Kita nak bagi kat siapa kalau ada lone pair? Andai kata kalau you lukis tiba-tiba ada lone pair, maksudnya something wrong lah. Sebab apa kalau ada lone pair, you nak assign dekat mana? Hydrogen dah duplet. Carbon dah octet. Kalau kita assign lone pair, carbon nanti dah terlebih pula kan? Hydrogen dah terlebih mana boleh? Sebab hydrogen must be duplet, carbon must be octet. So in this case dah cukup guys. Jadi inilah dia Lewis structure bagi ethane. Nampak? Simple je kan? Lewis structure bagi ethane. Now let's move on to ethene. Ethena.
Okay, right. So sama juga kita akan start dengan mengira valence electrons. Okay, carbon berapa? 4. Kan, kali 2 sebab ada 2 dalam ethene, C2. Okay, and then hydrogen 1 valence electron times 4 sebab ada 4 dekat sini kan. So total berapa ni? 8 campur 4, 12. Nampak tak? Ada 12 electrons. Okay, sekali lagi apa kita akan buat? Guys, kita akan buat placement of atoms dulu. So kita ada carbon C, and then kita ada H. Ada 4 kan? H. Ini pun tak kisahlah you guys nak letak atas bawah ke, you nak letak satu atas, satu sebelah kiri ke sebelah kanan, tak ada masalah guys. Okay, ini saya tunjukkan ni contoh lah kalau saya buat macam ni. Sebab saya ruang kasi kat sempit, tak ada ruang nak letakkan H tu kan. Okay, and then kita akan letakkan the bondings as usual. Firstly antara these two carbon atoms like this. Jadi ni dah guna berapa? 2 kan? 2 and then 4, 6, 8, 10 guys. Nampak? Dah guna 10 electrons. So kita ada berapa? Kita ada 12. Tapi dah guna 10. Maksudnya ada baki lagi berapa guys? Ada baki lagi 2 electrons. Kan ada baki lagi 2. Nah 2, 4, 6, 8, 10. Dah guna 10. Ada baki lagi 2. Sebab total adalah 12. Jadi sekarang ni guys, baki ni kita akan buat apa? Seperti mana yang kita bincang sebelum ni. Kita akan assign kepada central atom. Kan? Cuma sekarang ni katakanlah kita tengok kita ada 2 central atom right now. Kita ada 2 central carbon sebagai central atom. So kalau kita assign this carbon lone pair tersebut, apa kita nampak guys? This carbon 2, 4, 6, 8. Carbon ini octet. Tetapi this carbon is not octet. 2, 4, 6. Jadi sekarang ni macam mana kita nak jadikan kedua-dua carbon ini octet? Double bond tengah-tengah. Yes, maksudnya carbon yang tak octet ni, dia akan share sepasang lone pair dengan this carbon. Carbon yang sebelah kiri ni kan. So dia akan share sepasang lone pair. So apa yang berlaku adalah, kalau kita tengok dekat sini kan, bila lone pair kat sini are shared. So bila kita tengok kat sini, so dia akan form double bond here. Guys, nampak tak? Kalau kita kira, this carbon octet, 2, 4, 6, 8. This carbon pun octet 2, 4, 6, 8 dan keempat-empat hydrogen atom dalam struktur ini adalah duplet. Jadi meaning that struktur ini dah achieve octet configuration ataupun kita katakan dah stable dia punya struktur. Okay guys, so inilah dia Lewis structure untuk ethene. Okay, Lewis structure for ethene. Okay, the next question. Okay, the next question is antara ethane dengan ethene ini, dia nak you guys buat apa tahu? Dia nak you guys compare antara this carbon-carbon bonding kat sini dengan this carbon-carbon bonding dalam ethene, mana satu lebih panjang, mana satu lebih pendek in terms of the bond length. Okay guys, sekarang kita tahu dalam ethane ini adalah apa? Ini adalah single bond kan? Single bond. Dalam ethene ini adalah apa ni? Ini adalah double bond. Okay guys, kita dah bincang sebelum ni. Apabila kita bincang pasal bond length, remember? Antara carbon-carbon double bond, carbon-carbon single bond, which one is longer? Guys, antara single bond dengan double bond, mana lebih panjang? Single bond kan? Single bond adalah longer than double bond. Sebab apa single bond? Dia ada satu sahaja bonding yang menarik 2 atoms tu. Tetapi kalau double bond ada 2, kan? Dia ada 2 bondings yang menarik 2 atoms itu lebih dekat. So dalam kes ini guys, antara dalam ethane dan dalam ethene, the bonds of carbon between the 2 carbon atoms dalam ethane adalah longer than the carbon-carbon double bond in ethene. Okay? Alright. So inilah dia untuk question number 5. Okay, kita move on to the next question. Okay, the next question dia minta you guys lukiskan possible structures untuk CS2. Ini 6A. And then dia minta you guys kira formal charge dan seterusnya choose mana satu the most plausible structure. Okay guys, kita cuba buat Alright, so kita tahu sekarang ni carbon 4 kan? Carbon ada 4 valence electrons, 4. Okay, sulfur berapa? 6 kan? So 6 kali 2, 12. Jadi 12 campur 4,
kita akan dapat all together 16 electrons. Okay, and then kita akan buat placement of atoms. Right, so kita ada carbon sebagai central atom, sulfur sebagai surrounding atoms. Okay, CS2 kan, CS2. Right, and then kita akan buat single bond dulu. So 2, 4 guys, okay, 4 kan. And then lone pairs, kita akan octetkan surrounding. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 guys. So dah cukup kan 16? Dah cukup guys 16. Cuma my question here is, adakah this is the one of the possible Lewis structure untuk CS2, carbon disulfide? Is it possible guys? Is it possible untuk carbon berlaku incomplete octet? Kalau kita tengok kan, carbon ini incomplete octet guys. Is it possible? No. Kan, tak, this is not possible. Sebab apa? Sebab carbon is incomplete octet. So tak boleh. Carbon mesti kena octet. So right now, how to make this carbon octet? How many ways are there untuk kita octetkan the carbon? Guys, satu cara kan, dia boleh buat apa? Dia boleh buat, dia ambil satu double lone pair dekat sini. Kan, dia buat apa? Dia akan buat double bond like this. And then satu double bond, satu lone pair kat sini daripada another sulfur, dia akan buat double bond macam ni. Okey, nampak? Ini yang pertama. Okey, lagi? Selain daripada tu guys, apa cara lagi? Or maybe, kan, maybe kan, apa yang berlaku adalah macam ni. Dia akan buat apa tau? Sini dia buat triple bond like this. And then here dia kekalkan single bond. Macam ni guys. Okay, ini structure number 2. Tapi expanded tak boleh guys. Expanded tak boleh sebab carbon tak boleh expand. So in this case, there are only 2 possible Lewis structures untuk CS2. Guys, nampak ada 2 possible Lewis structures untuk CS2. The question here is, which one is the most plausible? Kita kena kira apa? Kita kena tentukan berdasarkan formal charges guys. Kita kena kira formal charge. Okay, right now cuba kita kira formal charge. Untuk structure 1 dulu. Carbon, berapa? 4 minus 0 minus 4. Berapa guys? Kosong kan? So kita akan dapati the central atom carbon dalam structure number 1 adalah 0. And then kalau kita kira pula untuk sulfur, dua-dua ni sama sebab ini pun double bond, ini pun double bond juga kan? So 6 minus 1, 2, 3, 4 minus 2, see? 0 guys. Maksudnya this sulfur 0, this sulfur atom juga 0. Wow kan? Semua formal charge of structure 1 ni, semua atom ni kosong guys. Tak apa, kita put aside dulu. Kita tengok pula second structure. Second structure pula, bila kita kira dia punya formal charge, okay, kira untuk carbon dulu. Untuk carbon, kita akan dapat apa ni? 4 minus 0 sebab tak ada lone pair. And then ada berapa bondings? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 minus 0 minus 4, 0. Okay, betul. Sulfur ini kosong. Carbon ini kosong, dia punya formal charge. Okay, cuba pula kita tengok pada sulfur. So here kita ada 2 different type of sulfur punya bonding. Sebelah kiri, sulfur yang buat triple bond dengan C. Sebelah kanan, sulfur yang buat single bond dengan C. Jadi untuk sulfur yang buat triple bond dengan C, kan, kalau kita kira berapa formal charge dia? 6 minus 2 minus 3. Berapa guys? Plus 1. Maksudnya, this sulfur yang sebelah kiri ni, formal charge dia plus 1. Dan kalau kita tengok pula sulfur yang buat single bond dengan C, kan berapa? 6 minus 6 minus 1. Negative 1. So dia punya formal charge is negative 1. Nampak tak? Negative 1. Total still 0. Tetapi kalau kita compare between structure number 1 and structure number 2, guys, which structure do you guys think adalah the most plausible Lewis structure untuk CS2? Which structure?
Structure mana guys? Structure number 1 atau structure number 2? Guys, ini structure 1 semua kosong guys. Ini ada satu saja yang kosong. Jadi jawapannya adalah structure 1 guys. Yes, jadi structure 1 ini adalah the most plausible Lewis structure. Why reason dia? Because all of the atoms in the structure semuanya mempunyai zero formal charge. Okay, so itu untuk CS2 carbon disulfide. Okay, let's move on to the last question of the day. Soalan kita yang terakhir. Okay, guys, ini NCO minus, sejenis ion. Okay, right. So sekali lagi macam biasa kita akan kira for valence electrons dulu. Okay, guys, valence electrons. Untuk nitrogen, kita tahu nitrogen 5. Kan, carbon berapa? 4. Oksigen 6. Okay, jangan lupa NCO minus tau guys. Ini adalah ion. Ni jangan lupa ni. Minus 1 charge ni kan. So kita kena buat apa? Plus 1 elektron. Jadi 5 plus 4 plus 6 plus 1 berapa? Jadi total altogether 16, yes, good. 16 electrons. Okay, right. And then macam biasa kita akan buat placement of atoms. Okay guys, antara NC dengan O. Okay, N ni bukan MCO, ini NCO. Okay guys, NCO. Mana satu central? Siapa central? Ingat, central adalah the least electronegative atom. Jadi siapa yang paling kurang elektronegatif? Carbon, oksigen atau nitrogen? Cepat guys. Carbon. Pardon? Carbon. Carbon lah. Guys masih lagi tak jelas ke tentang electronegativity ni? Ingat guys, the most electronegative atoms ada 3. Fluorine, oksigen, nitrogen. Dan antara 3 ini, yang paling elektronegatif, fluorine. Second, oksigen. Third, nitrogen. Jadi yang lain-lain tu, semua adalah kurang elektronegatif. So antara carbon dengan oksigen dengan nitrogen, carbon lah yang paling kurang elektronegatif kan. Jadi carbon kita assign sebagai central. Okay, so nitrogen dan juga oksigen, okay, assign as surrounding atoms. And then macam biasa, kita akan buat single bond dulu between central and the surrounding atoms. Jadi 2, 4. Kan dah guna 4. Kita dah 16 semua kan. And then guys, kan apa kita akan buat? Kita akan octetkan surrounding. Okay. So kita akan buat apa? Ni 2, 4. Kita octetkan O dulu sebab O is more electronegative than N. So kita octetkan O dulu. So 2, 4, 6. So ni pun 2, 4, 6. Okay guys, ada baki tak elektron? So have we used up all the 16 electrons? Yes. Kita dah gunakan semua kan. Jadi tak ada baki. So bila tak ada baki guys, jadi inilah dia. Lewis structure of NCO minus. Is it? Soalan saya, betul ke? Adakah ini possible Lewis structure untuk NCO minus? Guys, tengok dekat carbon. Tengok dekat carbon ni. Apa berlaku dekat carbon? Carbon tak belum oktet. Ingat, carbon mesti oktet. Carbon mesti oktet. Jadi sekarang ni ada berapa cara untuk kita oktetkan carbon guys? Ada berapa cara? Satu, kita boleh buat apa? Okay, kita boleh buat apa guys? Kita boleh ni, dia ambil lone pair daripada N ni, dia ambil lone pair daripada O ni, kan? Dia akan buat apa? Dia akan buat 2 double bond like this. Guys, ini the first structure. Okay, the second structure, what could be done actually to achieve octet, kan? Carbon, dia akan buat triple bond dengan satu nitrogen like this. Like this. Or the third structure guys, dia buat macam mana tahu? Dia buat triple bond bukan dengan nitrogen. Dia buat triple bond dengan oksigen like this. Okay, jangan saya lukiskan dulu. Right, like this. Okay, so nampak tak ada berapa cara? Ada 3 cara. Maksudnya akan ada 3
possible Lewis structures untuk NCO minus, guys. Ada tiga ada tiga plausible Lewis structures. Sorry, plausible pula, bukan plausible, possible, sorry. Possible Lewis structures untuk NCO minus. Cuma guys, which one adalah the most plausible? Okay, dia macam mana cara dia? Kita kena kira formal charge dulu lah guys. Kita kira formal charge dulu and then baru kita decide. Okay, jom kita kira sama-sama Okay, kita start dengan structure 1 dulu. Untuk structure 1, N ini berapa? 5 minus 4. Okay, 5 minus 4 minus 2. Negative 1. Kan? 5 minus 4 minus 2, negative 1. 4 minus 0 minus 4. Ini kita akan dapat 0. Okay, this pula kita akan dapat 0. Kan? 6 minus 4 minus 2. Okay, ini formal charge dia untuk structure 1. Structure 2 pula kalau kita kira 5 minus 2 minus 3. Berapa guys? 0 kan? And then here 4 minus 0 minus 4. 0. 6 minus 6 minus 1. Negative 1. So nampak? Ini negative 1, 0, 0. Ini 0, 0, negative 1. Okay, seterusnya. Structure number 3. 5 minus 6 minus 1. Berapa guys? 5 tolak 6 tolak 1 berapa? Negative 2 kan? Negative 2 5, 5 minus 6 dots, 1 line. Kan? 5 tolak 6 tolak 1, negative 2. And then carbon, 4 minus 0 minus 4. Okay, carbon kita akan dapat kosong. Okay, and then oxygen, 6 minus 2 minus 3 berapa? Plus 1. Okay, plus 1 kan? Okay, sekarang ni kalau kita tengok, ketiga-tiga Lewis structures ni guys, kalau kita totalkan formal charges, mesti akan sama dengan charge dekat luar. Betul tak? Negative 1, 0, 0, negative 1. 0, 0, negative 1, negative 1. Negative 2 plus 0 plus 1 pun negative 1. Betul? Total formal charge adalah sama dengan the charge of the whole ion. Cuma sekarang ni guys, which structure is the most plausible Lewis structure? Okay, kita cuba tengok kita cuba tengok dengan tiga syarat tadi. Ingat guys, apa syarat pertama? Syarat pertama adalah all atoms kan zero formal charge. Ada tak? Ada tak tiga-tiga structure ni semua atom dia kosong? Tak ada. Memang tak ada lah, memang takkan ada. Sebab apa? Sebab ini ion guys. So kalau ion, mana mungkin dia punya atom semuanya kosong? Kalau semuanya kosong, dia jadi neutral kan? Jadi memang structure 1 not valid. Ingat guys, structure 1 pula. Syarat yang pertama ni the first requirement ini dia hanya valid untuk molekul saja. Untuk atom, syarat pertama tak boleh guna pakai tau, tak valid. It is not valid. Okay, and then kita tengok pula syarat yang kedua. Okay guys, syarat yang kedua apa? Smaller formal charge. Okay, between these three structures, among these three structures, mana satu mempunyai smaller formal charge? Okay guys, tengok structure 1. Kita tengok sama-sama Structure 1, negative 1, 0, 0. Structure 2, 0, 0, negative 1. Structure 3, negative 2, 0, plus 1. So kalau kita tengok kan, structure 3, dia ada satu saja kosong. Structure 2 and structure 1, kedua-dua ada dua zeros, ada satu negative 1. Nampak tak? Jadi apa kita nampak dekat sini? Structure 3 is out of the competition. Structure 3 bukan. Okay, structure 3 bukan. Sebab structure 3 dia ada satu kosong. Structure 1 and 2 ada dua kosong. Jadi sekarang ni competition kita dah narrow down tau. Kita dah narrow down kepada dua saja competitors. Ada dua saja persaingan sekarang. Between structure 1, structure 2. Okay, structure 1 and 2 kita tak boleh compare in terms of smaller formal charge. Sebab dua-dua mempunyai formal charge yang sama. Nampak? Negative 1, 0, 0. 0, 0, negative 1. So sama kan? Sama. Okay, sekiranya kalau kalau second requirement ini tak fulfill, baru kita pergi pada yang ketiga guys. Ingat lagi tak? Apa syarat yang ketiga? Negative formal charge is on the most electronegative atom. Nampak? Itulah dia syarat yang ketiga. Right now cuba you guys tengok. Structure 1 dekat mana negative formal charge?
negative formal charge is on nitrogen atom kan? Structure 2, negative formal charge is on oxygen atom. Okay guys, antara oksigen dengan nitrogen, mana yang more elektronegatif? Kita baru bincang tadi. Mana more elektronegatif? Oksigen is more elektronegatif kan than nitrogen? Kan? Oksigen is more elektronegatif. Di dalam kes ini guys, since negative 1 is on oxygen dengan negative 1 is on nitrogen, so mana satu yang the best? Mana yang paling terbaik? Kalau ikut pada syarat yang ketiga ni. Jawapannya adalah structure 2 guys. So in this case, structure 2 adalah the most plausible Lewis structure. Kenapa? Because the negative formal charge is on the most electronegative atom, which is oxygen atom. Nampak tak? Tu dia katakan syarat yang ketiga tu. Okay guys jadi itu sajalah untuk kita punya lesson pada hari ini. So saya stop dekat sini. So nanti dalam the next lesson kita akan sambung lagi dengan 4.2 mana kita dah habis lah kita dah habis 4.1, nanti kita dah sambung lagi dengan 4.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam next session. Okay, bye. See ya.